Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ma taufiqi wa la intisamiya illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, tamu-tamunya banyak-banyaklah kita syukur pada Allah. Cuti punya panjang. Bila cuti ni nak start balik memang mengeliat sangat-sangat. Allahu Akbar kabirah. Satu kita kata musuh ni dia tak duduk diam macam kita. Musuh ni dia tak duduk diam. Dia musuh Allah Ta'ala. Bila iblis, yang kata iblis ni, bila Allah laknat dia dan diri dia tahu Allah nak humban masuk ke dalam neraka, dia akan panggil grup-grup dia lagi. Yang duk ada kat luar dia tak bimbang. Yang duk dengar kuliah kita ni tak boleh nak masuk tu dia tak bimbang. Memang dah jadi geng dia dah. Tapi yang duk main masjid, duk main kuliah, yang ni yang dia bimbang. Dia nak bagi kita rosak. Ya Allah ya Tuhan, illa rahimah rabbuk. Kecuali ya Allah jaga kita. Allah jaga kita. Baiklah. Inilah musuh kita. Sementara kita duduk dalam dunia ni, kita nak jaga iman kita sampai nampak akhirat. Ayo, yang ni lah yang kita bimbang. Boleh ke tak boleh aku mati nanti ni terlepas daripada semua yang katakan azab api neraka Allah. Yang tu yang membimbangkan kita. Dia akan buat salah satunya dia target semayang kalau longgar, dia boleh hancur kawasan masjid ni. Satu benda yang cukup berjaya. Asal orang nak hubung dengan Allah Ta'ala, main masjid lah. Main masjid. Sampai kita nak semayang buat hari ni, tengok tu dia sejadah tengok. Nabi kata soft, rapat. Kita hari ni tu imam kata soft, jangan rapat. Tengok wahyu sebut macam mana, kita sebut macam mana. Sampai musuh ni dia campur tangan urusan dalam masjid, kita kena turut dia. Belum kita ni semua debunga kiamat yang Dajjal datang, tak ada siapa akan layan syariat Allah. Tak ada siapa layan. Kalimat Allah tak terkeluar dah. Allah ni rasa dah tak mau dah. Pasal kita sebut Allah, kita tak nampak Allah tolong, Allah bantu. Tapi kalau sebut nama Dajjal ni, kita seronok. Dia menyeronokkan kita. Akan datang zaman tu, zaman yang paling menakutkan. Lani pun kita tengok lani, Allah. Kalau kita tanya, siapa tak sayang Jumaat? I tak dapat 2 dos lagi. Senang dia buat alasan. I tak ada 2 dos lagi. Dulu nak sembahyang Jumaat, katalah anak qaryah sini, dia tengok lepas kita sembahyang Jumaat baru dia keluar. Kalau dia tak sembahyang, dia malu. Lah ni tak malu apa dah. Tak sampai masjid kita betul, tak ada 2 dos. Budak-budak lah ni tak boleh sembahyang. Lagi jahanam lingkup lagi masa depan. Allah takkan buat semua macam ni. Tapi semua berlaku ni dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Allah sedang hukum kita, bukan hukum orang kafir tau. Allah hukum orang Islam. Orang kafir dia tak kisah jarak tak jarak, semayang tak boleh semayang, dia tak kisah. Yang kita ni berlaku macam ni, ancaman yang kuat pada orang mukmin. Kita punya berdakwah ratusan tahun, berdakwah kat orang main masjid, dia buat berapa second je habis dakwah kita ratusan tahun tu. Nak kena patah balik dakwah tu, main balik ni bukan senang dah. Bukan senang. Minum salam, oi minum salam. Ya Allah ya Tuhan.
Tadi Ustaz lalu kan 2 hari lalu, dia nampak kat depan simpang tu tulis semayang berjemaah kan, bagus. Panggil orang mai lah, sudahlah. Lah ni kita tu suruh buat cantik sangat masjid, bagi orang mai semayang dulu. Masjid dah banyak dah, tapi orang tak boleh mai. Kita hidup balik aktiviti dakwah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadi bersyukurlah muka ni kat Ustaz tengok daripada dulu sampai kali ni muka yang sama. Kira hampa ni alhamdulillah Allah bagi satu sifat boleh istiqamah. Bukan senang tu nak istiqamah. Nak istiqamah ni bukan senang. Kita boleh istiqamah, isteri kita, anak pinak kita sujud dekat Allah, kata terima kasih ke Allah. Itu je. Seumur kita ni semua ni tak lama ni, betul tak? Ada di kalangan nampak yang dah pi dah kan? Masa datang ada? Tak ada. Tak mati lagi. Dahsyat lampu ni. Tak mati-mati lagi pada tempat lain. Ustaz tanya dah mati dah. Setengah orang mati dah. Muslimat pun tak mati lagi hampa di kalangan hampa. Dahsyat nak. Kira Covid ni hampa kuat. Ya Allah Tuhan. Alhamdulillah. Ingatkan di kalangan hampa yang dah pi dah. Tak pi lagi nak. Alhamdulillah. Dahsyat. Kau nak main tengok kan orang yang main kuliah ada pi ke apakah? Alhamdulillah. Tapi walau macam mana pun hampa nanti pi juga. Semua kita ni akan bertemu. Kita duk mai di kuliah ni, kita nak roh kita jadi roh yang Quran sebut apa nama? Nafsul mutmainnah. Kita target mai sini ni, kita target nafsul mutmainnah, diri kita baik, otak kita baik dengan Tuhan, alhamdulillah. Yang tu yang target pun, apa lagi nak? Duk flat, naik flat, turun flat, besar tu rumah, dapur, takat tu je. Bertahun-tahun, berhari-hari duduk dalam tu, betul tak? Tapi kita takkan jemu bila masuk syurga Allah Ta'ala. Hari ni masuk bilik lain, besok masuk bilik lain, tengok sungai, tengok yang tu, makan-makan tak berak, makan-makan tak ada kencing, tak ada siapa nak jual ubat, tak ada siapa doktor pakar. Nabi kata di sana sihat. Nabi kata yang kata syurga ni hang sihat, hang makan kencing manis, darah tinggi, apa pun tak ada. Mana yang kata syurga ni? Tempat sihat, tak mati. Kita tak mati-mati di syurga ni, tak mati. Yang ketiganya apa dia? Nabi kita sentiasa muda, nampak muda, cantik, terang-tantang. Apa nak percaya tak percaya, hampa angguk sudah. Tapi kalang kabut punya amalan kita mampu ke semua benda yang kita mengaji tu kita takkan nampak. So kita duk main mengaji ni, salah satu nak bagi motivasi, nak bagi keyakinan kat diri yang kata hari pertemuan dengan Tuhan tu pasti berlaku dan kita akan jumpa. Okey, baru kita masuk. Sementara nak tunggu Dev terhormat, selamat datang ke Editorium. Ahlan wa sahlan bikum. Kan kita buka hari ini kita sambung muka surat 200. Kita Bulughul Maram yang 2 tahun kita tinggalkan dia. Pertama-tama sekali Ustaz ucapkan terima kasih lah pada Ustaz apa nama Ustaz? Ustaz Nazri Hanafi yang bagi ruang pada Ustaz. Mudah-mudahan Allah bagi pada kelapangan kehidupan dia. Macam mana dia bagi pada Ustaz, Allah akan bagi dekat dia satu kelapangan dalam hidup dia. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 200 air manusia. Sebelum kita nak pergi 1200 ini, kita patah balik sikit aja. Muka surat 196. Sikit je. Orang pergi nak Terengganu, sikit. Kan? Tengok muka surat 196. An Kharijata bani Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharijah ni kalau ditakdirkan, kalau nak takdirkan perang, pergi peperangan kan, nampak dia satu macam je. Pergi peperangan, sahabat Nabi kata kita kena tambah dalam peperangan kita kalau boleh 300 orang. Akhirnya Umar kata tak payahlah. Kharijah bin Huzaifah ni kalau dia ada pun penyamaan dengan 100 orang dalam medan peperangan.
Nampak dia macam tu, tapi Allahu Akbar. Semangat jihad ni, jemaah, semangat jihad boleh kenai saja. Kenai Allah, kenai Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, sampai sanggup nak bagi harta benda semua pada Allah dan Rasul. Semua jiwa daripada Allah dan Rasul. Sampai tahap tu mereka. Kita duk mengaji bertentu nak bagi sayang pada Allah dan Rasul, tengok tabung di depan mata, takut Allah dia mai dah. Bertahun mengaji tu, kita asak diri kita metang senat bagi cinta Allah dan Rasul. Bukan senang kita nak infak, terutamanya hari Jumaat. Hari Jumaat ni kita tahu dah habis, dah berlalu dah, azan punya maghrib habis dah. Tak ada. Mai saja hari Jumaat, infak tak ada, selawat tak ada, surah kafi tak ada, doa tak ada. Habis macam tu lah seminggu. Seminggu kita tak ada keberhasilan. Orang mukmin bila main malam Jumaat, dia punya kelupok. Dia nak pastikan surah kafi dia cantik. Dia nak selawat, sampai ulama kata, kalau ada zikir-zikir yang lain, selawat yang lain, dia nak ganti. Kalau ada benda lain, nak ganti dengan selawat kat Nabi. Perbanyakkan selawat pada Nabi lebih berbandingkan zikir-zikir yang lain. Kalau macam zikir-zikir lain pun boleh, tapi mai Jumaat dia lebih. Jumaat dia target nak bagi makan ke orang, berbuat nasi lemak, bagi sana sini, bagi bicara orang yang tu. Ya Allah, ya Allah. Lepas tu lepas semayang Jumaat, dia punya duduk berdoa sahabat Nabi. Ni sampai boleh roh depa ni boleh nampak, kata dunia ni betul-betul serabutkan aku, akhiratlah alam yang sebenarnya. Faham kan apa ni? Nampak tak? Ya Allah, ya Allah. Kita doa macam tu lah. Biar kuliah kita ni kuliah yang kata keberhasilan untuk diri kita, dan kita buat tindakan. Kharijah bin Huzaifah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini panglima perang. Kalau kadang-kadang kita baca satu ulama hadis, dia baca perawi hadis tu saja dia meletiak panjang. Ni tahu tak siapa dia? Tahu tak pasal apa dia riwayat hadis Nabi ni? So dia begitu cinta di medan perang ni, semayang orang yang gila nak berjihad, nak bagi roh dia, harta benda daripada Allah Ta'ala. Ya Allah, amalan semayang tu kena cantik. Bukan setakat fardu, ni sunat ni. Fardu dia beres. Dia kata apa? Innallah amadakum bis salati. Yang kita dah ambil dah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sayang. Dalam banyak-banyak semayang sunat, kita tahu semayang sunat yang paling disukai oleh Allah Ta'ala lepas semayang fardu, semayang witir. Al-witru ahabbu ilallah. Semayang witir ni paling disukai oleh Allah Ta'ala. Faham tak maknanya, oi? Faham tak? Kita cubalah, dengan ustaz, dengan apa sekali kita cubalah, okay? Sampai dia kata kat kita, dalam banyak-banyak semayang sunat, Allah, ya Allah, dengan kasih sayang Allah sayang kasih dekat kita. Innallah amadakum, sesungguhnya Allah memperpanjangkan waktu dia. Satu waktu yang Allah sengaja panjangkan dia. Amadakum, aku panjangkan masa tu, solat tu. Hiya, apa dia Rasulullah? Hiya khairul lakum. Ya khairul lakum min humrun na'im. Semayang tu lebih baik bagi kamu, Nabi cakap dengan orang Arab ni, lebih baik bagi kamu macam unta merah. Arab bila sebut unta merah, alamak, the first class. Makanan yang lazat, yang sedap sangat-sangat. Nabi kata semayang ni lebih sedap daripada apa nama unta merah tu. Dia faham lepas dia Arab. Kalau kita baca semayang ni unta merah ni apa ustaz? Hang tak nak bagi tahu kat hang paling sedap, paling cantik. Apa paling sedap makanan kita boleh, lebih baik lagi semayang tu. Allah bagi kelazatan yang tak terhingga dalam hidup kita, kenikmatan kalau boleh tunaikan semayang tu. Dan semayang tu Allah kata, innallah, sesungguhnya aku Allah, aku perpanjangkan waktu dia. Tu dia, qulna, sahabat Nabi tanya ke Nabi, wa ma hiya ya Rasulullah, apa dia semayang tu? Semayang apa tu yang Tuhan bagi panjang sangat tu? Qala, Nabi kata al-witr, dia semayang witir. Ma baina salatil isya ila tulu'il fajr. Semayang witir tu lepas ba'diyah bagi isya, lepas ba'diyah bagi isya
sampai ke subuh. Tu dia. Kita tengah-tengah sembahyang satu rakaat, naik rakaat yang kedua, azan subuh, tetap kita dapat witir. Sampai ulama kita turun sujud, walaupun tak lengkap sujud yang kedua, tetap dapat witir. Tu dia. Panjang dah. Mana ada masa yang paling panjang sekali, dia adalah witir. Tuhan nak suruh kita buat. Tu dia kita dah mengaji bab witir pada. Panjang sangat. Sembahyang yang paling disukai oleh Allah. Cubalah. Kadang-kadang ulama katakan sembahyang malam ni mau tak mau, ya Allah Tuhan, kita kena ikhtiar. Tambah-tambah umur macam ni semua dah letih. Allah, lagilah. Sembahyang malam ni dia start daripada mana tau? Bila sebut saja qiyamul lail, kadang-kadang orang Melayu kita ni masalah qiyamul lail tak habis dah berkelai. Masalahnya kefahaman. Bila sebut saja qiyamul lail, start qiyamul lail ni lepas ba'diyah bagi isya sampai ke subuh, itu semua qiyamul lail lah. Qiyamul lail lah tu. Startlah qiyamul lail. Macam kita kata, lepas kita sembahyang ba'diyah bagi isya, kita buat tarawih. Tarawih tu nama dia qiyamul lail. Sembahyang tarawih tu sembahyang qiyamul lail. Ibadat. Tadi kita jenis, katalah kita jenis fashion, lepas kuliah ada sembang di depan sampai ke 2-3 tak habis. Kita sembahyang, kita nak sembahyang sunat apa pun yang kita sembahyang pada waktu tu, nama dia qiyamul lail. Tapi kita balik rumah, ke Rusman, kita balik kita tidur. Pukul 1 tidur, pukul 2 kita bangun. Kita bangun tu nama dia tahajud. Fatahajjud bihi nafilatan. Bila dah tidur, bangun, nama dia tahajud. Tu je. Ni kita pula buat tahajud ni, hang tahu tak pukul apa? Dalam pukul 3 tu tahajud lah. Hang pandai lah hang. Sampai bila tak habis bab tu. Nak bagi faham berkenaan dengan qiyamul lail dan tahajud. Dan Nabi SAW, Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tak zalim, ya Allah Tuhan. Pasal tu dalam Quran kata, orang yang selalunya dibuat sembahyang malam dan qiyamul lail ni semua ni, dia mengharapkan dua daripada Allah. Minggu ni memang kebetulan bab-bab ni mai. Ustaz nak cakap bab ni ya. Dia dalam Quran kata, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Tatajafa junubahum. Dia nampak bantai tu, dia bangun ya Allah Tuhan, dia bangun nak bermunajat dengan Allah, dia harapkan dua. Aku nak berdoa khaufan wa tam'a. Aku bangun kerana aku takut pada Allah. Orang yang bangun qiyamul lail buat ni, pertama sekali takut ke Allah, takut azab Allah. Yang kedua, wa tam'a, mengharapkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Pasal bila saja sebut saja tengah malam ni Allah mai. Pasal tu Nabi tak zalim. Nabi kata kat sahabat dia, Nabi tengok sahabat dia duduk letih, ham. Nabi kata lepas sembahyang isya, ba'diyah bagi isya, hang buat witir satu, takut tak boleh bangun malam. Buat satu saja witir, tiba-tiba ya Allah dengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bangun dah subuh, tak dan buat apa sembahyang pun. Tapi lepas pada isya tu kita buat satu witir, kita tetap berada dalam suasana qiyamul lail. Tak zalim. Agama tak zalim. Nampak tak? Kita latih bahasa qiyamul lail ni ada 3. 1/3 yang awal lepas pada isya, 1/3 yang kedua tengah-tengah, 1/3 yang akhir. Hari ni kita nak belajar 1/3 yang terakhir. Dan masuk hari ni paling disukai ialah tu. Tapi untuk diri kita, pasal tak pernah buat mula-mula dulu. Dah pandai sini, buat yang kedua. Bila buat kali kedua, saya buat pukul 2-3 tu, saya tidur. Ngantuk sangat, tidur. Sampai Nabi kata kat sahabat, kalau dia nak bangun qiyamul lail, dia bangun dia sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia dapat pahala. Lepas tu Nabi wuduk dapat pahala. Tiba-tiba dalam keadaan ngantuk sangatlah. Dia nak sebut Allah. Islam suruh tidur. Dah tak boleh.
Jangan bangun mulai Allah. Alhamdulillah. Malaikat tu kata sopak hampir tidur. Islam tak zalim. Pasal tu kita prepare daripada awal bila mana lepas pada Isya. Tak payah terlibat dengan pergi duduk macam nampak ni pergi sembang pukul 2-3 pagi. Ni gatai. Pergi duduk sembang pukul 3 sudahlah balik lah, terutamanya orang yang kuliah. Lepas maghrib sampai Isya punya dengan kuliah cukup lah. Pergi balik. Ini pergi duduk tang kedai, pergi makan, pergi sembang, yang tu semua pukul 2 baru habis. Pukul berapa nak boleh bodoh oi. Pada tak salah. Yang duduk pula kadang-kadang dini berserban, dia berkepiah. Duk berpusing, orang duk lalu tengok. Pukul 2-3 tengok Pak Haji duk makan. Mau sidai mampus pada depan ni. Kecuali depan musafir kata lain lah. Duk kerap sangat orang pasien kuliah ni. Tak, bila kita buat kuliah dia tengok jam. Bila habis kuliah dia buat kuliah dekat kedai tu punya lama. Dia boleh sembang, dini keluar isu, dini keluar isu. Kalau kita duduk di kedai ni, Allah Tuhan, Pak Haji punya sembang ni, orang rancak. Ambil dia mau letak tang sini, tak ampun nak cakap dah. Mana pada? Sudahlah gila-gila tu. Ada faham tak? Hei, pergi balik. Sampai kadang-kadang isteri telefon staff. Boleh tak habaq dekat suami saya suruh balik? Ini boleh balik boleh tak? Saya bukan halang dia pergi kuliah ustaz. Ini lepas pada kuliah dia kata balik kerja tu dia keluar dari rumah, saya terima pasal dia nak salam jemaah. Tapi dia dah balik kerja ni, lepas kuliah baliklah. Anak belum tidur lagi nak tengoklah upah bapa dia. Saya pun nak tengok. Ini dia elok dia kami semua dah gelemat baru dia balik. Esok subuh keluar pula. Ni apa punya fashion keluarga ni? Macam tu kan Islam suruh. Dia boleh tiap kat kita mampu. Ada faham? Kebanyakannya orang yang tak seronok ni lah isteri. Dia nak luah tak boleh. Saat ni saya kata, ustaz kalau saya lafaz macam ni hukum dosa dah ustaz. Hang tak dosa, hang bagus. Hang tuntut sekali boleh. Dia cukup tu, ting balik. Nampak tak? Dah habis kuliah, dah tahu dah kuliah ustaz ni habis. Balik sudah. Nampak tak? Nampak, dah faham tu? Untuk kita buat gitu nak sembahyang qiyamul lail. Pada oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita pun dengan adik-adik kita dak sembahyang sunat ni, Nabi sendiri sebut lepas kita sembahyang Isya 2 rakaat, ba'diyah bagi Isya, dan disambung lagi 2 rakaat jadi 4. Kalau kita mampu buat lepas pada Isya 4 rakaat, seolah-olah macam kita buat qiyamul lail keseluruhannya, ganjaran pahala. Buatlah yang mana kita dan. Berarti kita praktik 1/3 yang awal. Atau 1/3 yang kedua, last sekali. Yang ni kita masuk hari ni. Hari ni baru nak masuk banyak. Mari kita masuk. Muka surat 200. Pasal kita tinggal lama, jadi kena patah balik sikit kena tu. Baru masuk. Muka surat 200. Sebelum pada atas tu kita tengok Sayyidina Ali bagi tahu kan. Muka surat 200 yang last sekali kita tinggal. Sayyidina Ali ni daripada kecil duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Ada mengatakan 8, 9, 10. Dia duduk dengan Nabi. Dia duduk dengan Nabi. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata kalau orang yang selalu pegang Quran, baca Quran, pegang Quran. Quran ni ana al-lail wa ana nahar. Quran ni paling bagus sekali kita baca di malam. Kan? Waktu 1/3 yang terawal ni kita sembahyang, kita baca Quran. Waktu tu paling bagus. Siapa-siapa yang baca Quran bila malam ni Allah, dia nanti mai Quran nanti mai kat kita. Sahih Bukhari sebut, elok kita mati Allah Tuhan dia terjun masuk dalam liang lahat kita. Percaya tak percaya, hangguk sudah. Sampai kita tanya hang siapa, dia kata akulah yang hang duk baca sampai letih. Dia kurus Imam Bukhari kata. Yang semua amalan kita nanti mai kat kita sampailah ya Allah roh kita dibawa oleh tayrul khudrin. Burung bawa roh kita, masa itulah amalan kita selamat tinggal. Dia takkan pisah dengan kita. Dia nak pastikan kita ni jauh daripada azab kubur, titi sirat, di pada mahsyar, semua amalan nanti mai. Bayangkan apa yang duk ngangor kat ustaz ni yang mai sembahyang jemaah ni, dekat nak mati first sekali amalan yang timai kat apa? Di sebelah kanan adalah solat kita. Elok roh nak cabut saja, solat kata wahai malaikat maut,
Elok hang cabut, hang jangan sentuh langsung roh tu, bagi kat kami. Sampai macam tu. Untung kita semayang mengaji ni. Nampak tak di sebelah kita yang kita lebat sedekah, dia nanti duduk belah kaki, tak dijaga, dia kawal kita. Untung orang yang tak kedekut ni. Rugi orang yang kedekut dekat nak mati. Dekat-dekat nak mati dia kata apa? Semua orang dekat nak mati, first kali perkataan akan keluar, fa asaddaqa, Tuhan boleh tak izinkan aku ya Allah, aku nak sedekah. First kali dia tak kata kembalikan aku di dunia, aku nak semayang, aku nak main kuliah, aku nak beli kitab, aku mengaji tak ada kitab. Dia tak kata macam tu. Dia tak kata macam tu. Dia kata first kali dia kata, ya Allah ya Tuhan, kembalikan aku di dunia, aku nak sedekah. Pasal dia tahu, dia nampak sedekah ni, ruang sedekah tembus boleh nampak syurga Allah Ta'ala. Hey, you all can understand? Jangan kedekut. Faham tak? Jangan kedekut. Setiap kali main masjid Allah Tuhan, dengan penuh perasaan gembira, nyanyi lagu perkataan gembira. Mas mai, mas nampak tabung, Allah, Allah, latih macam tu. Ambil duit RM1 kamu pasal kedekut sangat, bubus RM1 banyak-banyak. Minum ya Ustaz, ya. Ya Allah tu. Penting sangat-sangat. Oh ya, Ustaz cakap untuk diri Ustaz dengan apa semua. Mudah-mudahan bila mana kita beramal sama-sama. Mengaji ni Allah Tuhan nak suruh kita beramal. Ni kelas-kelas ni bagi motivasi. Sakit-baki terpulang ke ampah lah. Bukan kelas kita ni nama ada kelas kelas lepak pasal tak tahu nak pergi tak mana kan. SOP tak tahu nak pergi tak mana, main nganga. Nampak tak? Bukan suruh nganga. Sekurangnya nganga dia telan kena tang dada, dia berdebum bagi kita, otak berfungsi untuk bertindak. Sudah. Jangan kita terbodoh dengan dunia yang kita duduk ni. Faham tak? Tak ke mana pun. Dia main banjir habis. Ada faham? Baru ni rumah yang dekat Ampang. Bukan aku tu lah. Rumah punya best-best. Dia main sadakallah. Tak sangka-sangka dengan maghrib, dengan isya tu, zup, masuk sampai tangan dan dada. Antara maghrib dengan isya, zup. Alamak. Habis. Kita tengok sedih lah. Dia sebab dia tak nak ni. Tak apa, kita selamat diri kita. Kita selamat diri kita dulu. Daripada nasib baik Tuhan bagi gambaran di dunia hampir selamat, macam mana di akhirat. Di dunia ada, nampak tak? Tu kena fikir panjang. Kita kena fikir panjang bahawa kita orang Islam, tempat kita di akhirat. Sayyidina Ali ni, Allahu Akbar kabira. Sayyidina Ali ni kewarakan dalam hidup yang teramat sangat. Depan ni Sayyidina Ali kata apa? Ya Allah Tuhan, dia kata autiru ya alul Quran. Autiru ya alul Quran. Maksud autiru, semayang witir lah bagi orang yang suka baca Quran. Kita baca Quran ni, orang suka baca Quran, jangan tinggal witir. Fa innallaha witr, yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu witir, Tuhan yang satu, dia suka semayang witir ni. Satu semayang yang lepas pada semayang yang fardu, yang Allah suka ialah witir. Pasal tu Nabi, musafir tak musafir, senang susah, apa keadaan, Nabi tak pernah tinggal. Witir Nabi tak pernah tinggal. Walaupun ada kelonggaran, tak pernah Nabi tinggal. Kerana semayang yang disukai oleh Allah. Kita dah ambil bab tu. Hari ni baru masuk tajuk baru. Tepat pukul 8, tajuk baru. Daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni kita tahulah orang yang ikut sunnah Nabi sangat-sangat. Kalau dia berjalan dengan Nabi, sahabat Nabi kadang-kadang sabar. Nak gelak tak boleh, nak gelak tak boleh. Dia tekangkang, rupanya tapak kaki Rasulullah dia sentuh. Dia pastikan Nabi ke depan, tapak kaki Nabi dia ke sentuh. Dia sampai tahap tu dia ikut Abdullah bin Umar. Anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar ni ikut sunnah Nabi sangat-sangat. Pasal tu dalam hidup dia, dia kata aku tak ada musuh. Walaupun dia mati kerana orang berdengki dengan dia. Ada orang hasad dengki dengan dia. Hajar Usud As-Saqafi kan, nak bunuh dia, tapi nak bunuh terang-terang malu. Hajar Usud As-Saqafi ni ribuan sahabat dibunuh. Ribuan sahabat. Pandai bercakap dia nampak.
Tapi Abdullah bin Umar ni, dia tahu orang nak bunuh dia. Dia kata, kalau aku nak marah kat orang tu, kalau aku nak kata kat orang tu, semua berlaku dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Benda tu berlaku kat diri aku. Kalau aku nak marah dekat dia, seolah-olah macam aku marah dekat Allah. Dengan arti kata, dia belajar tentang qada dan qadar Allah punya best. Kita kadang-kadang berlaku kat diri kita kena penyakit. I selalu duk derma. Kata-kata derma ni okey, tapi lagi duk derma lagi susah, Ustaz. Apa derma? Apa tak? Dia curiga dengan amalan dia. Bila kita kadang-kadang, bila kita hidup kita gelisah. Macam Imam Ghazali kata, hidup ni gelisah. Hidup kita ni kadang-kadang bila berlaku kat diri kita, awak macam ni, siapa pun, ustaz pun kan, kita lemah, semua kita akan lafaz. Awak lah, ya Allah, mereka ni tak faham. Kadang-kadang kita main, benda tu dia main kacau. Gelisah lah, cemas lah, hidup macam-macam. Semua punca, ya Allah Tuhan, kita kurang bertasbih pada Allah. Bila kadang-kadang satu benda main kat diri kita, kita kata, awak jadi macam ni kat aku, awak lah Allah pilih laki macam ni, anak macam ni, kalau aku tahu macam aku picit, mampu ya Allah Tuhan, aku pun tak dosa. Nampak tak? Kita kadang-kadang dia main macam tu semua. Maka satu benda yang kita banyak berzikir pagi petang, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, kita bereskan dua benda. Pertama, di dalam hati kita jangan sangka buruk dengan Allah. Di kepala kita buang semua benda-benda negatif tentang Allah Ta'ala. Jangan kita ragu, jangan kita cacat celakan Allah Ta'ala. Bila kita kata saja, awak jadi macam tu, awak jadi macam ni, di situ subhanallah kita tidak ada arti. Banyak kita kena belajar kan. Abdullah bin Umar, ya Allah ya Tuhan, dia kata apa? Kalau boleh sayang witir ni, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ij'alu, jadi kalau witir tu, kalau boleh lah, ij'alu, jadi kalau witir tu akhir salatikum, jadi kalau semayang witir tu akhir salat bagi kamu. Masa tu kita lebih suka setengah orang bila dia semayang witir, last sekali dia semayang witir, dia semayang tahajud, dia tutup dengan witir, lepas tu qabliyah bagi subuh. Yang tu paling bagus sekali. Itu paling bagus sekali. Pasal dia kata akhir. Jadi kalau semayang akhir kamu witir, lepas tu qabliyah bagi subuh. Ada juga kadang-kadang pendapat mazhab ni, dia kata witir, lepas tu semayang sunat fajar, lepas tu qabliyah bagi subuh. Orang tua-tua kita dulu, dia tak tinggal sunat fajar. Bagi ustaz terus beramal dengan hadis yang direct, lagi jelas, lagi nyata. Kita jadikan semayang qiyamul lail, kita tutup dengan witir, lepas tu qabliyah bagi subuh dan subuh. Enough. Yang tu lebih terang, jelas, habis takat tu. Lebih terang. Kita jadikan last semayang witir adalah last kali semayang witir. Paling baik sekali. Menerangkan bahawa sebaik-baik solat witir itu pada akhir malam. Tapi Nabi pernah kata kat sahabat, ingat dah kita mengaji, Nabi kata kalau takut hang bimbang tak boleh bangun tengah malam, pukul 2-3 tak dibangun, atau pukul 5 pun hang tak dibangun, buat awal-awal. Lepas ba'diyah bagi isya, buatlah witir 1. Nak buat 1 kan, nak buat 3, buatlah kamu. Buatlah pada. Hadis yang hari ini pula, hari yang baru, Talqin bin Ali radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Talqin bin Ali, kata dia, aku dengar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la witra, dengar ni hadis ni kita tak tahu macam mana nak faham, tak faham. La witrani fil laili, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam, tak boleh. Witir ni kita buat sekali saja. Sampai ulama kata apa kat sini, melakukan, tengok dia, menerangkan bahawa tidak, dalam buku apa ni, menerangkan bahawa kita tidak boleh melakukan solat witir
2 kali dalam satu malam. No. Hukumnya melakukan 1 kali solat witir dalam satu malam adalah, bukan 1 kali, tulis kat situ balik, tulis kat situ 2 kali. Salah terjemahan ni salah. Melakukan 2 kali solat witir dalam satu malam adalah haram. Tak boleh, tak dibenarkan langsung. Okey, mari kita baca. Ustaz ambil buku ni daripada Abdul Qadir Syaibah Al-Hammad. Abdul Qadir Syaibah Al-Hammad, dia ada syarah sikit tentang jangan buat witir 2 kali. Ustaz terbaca pasal Datuk hantar mesej ni, Ustaz baca sikit. Ustaz baca 2-3 minit, banyak Ustaz baca yang ringkasnya. Telah datanglah, ni cerita berkenaan dengan Talqin bin Ali ni, pasal dia nak buat 2 kali. Telah menziarahi kami, maksud dia ziarah kami. Siapa dia? Talqin bin Ali. Pada suatu hari dalam bulan Ramadan, hingga dia kata subuh. Dia mai duduk dengan kami daripada malam sampai ke pagi. Okey, sampai ke pagi, lepas tu sambung sampai buka puasa. Dia mai ziarah daripada dia semayang Isya, dia semayang Tarawih, okey, dia semayang malam, dia semayang subuh, semua ambil sampai ke buka puasa. Dia buka puasa. Sahabat Nabi duk cerita tentang dia ni, macam mana boleh jadi tentang hari ni. Sampai dia berbuka puasa bersama kami. Kemudian ia solat. Kami nak cerita tentang dia solat. Kemudian dia bersolat bersama kami malam itu dan melakukan witir. Dia semayang dengan kami, dia buat witir, lalu dia pergi ke masjid. Dan dia kata solat lagi, dia kata bersama jemaah di sana hingga tersisa, dia kata solat witir. Lalu dia kata ia mendorong seseorang berkata, solat witirlah bersama jemaah kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Daripada hadis ni, para ulama dia kata berselisih tentang Qais bin Talhah dan pendapat-pendapat mereka terhadap, dia kata saling pendapat khilaf tentang bab ni. Apapun pendapat mengatakan bahawa macam Ibnu Ma'in mengatakan 2 kali kita buat witir hukum adalah haram. Contohnya dia nak buat, dia main-main dengan mereka, dia dah buat witir. Dia buat witir dah. Lepas tu dia semayang malam nak cerita mai. Dia buat witir dengan sahabat-sahabat, tengok dia buat witir dah. Lepas tu dia bangun malam, dia solat malam. Bila solat malam dia ada sakit baki, waktu solat malam tu dia ada sakit baki tu, dia buat witir. Bila buat witir dia tengok, maka dia kata aku biasa dengar Nabi tegur, jangan satu malam tu buat 2 kali witir. Jangan buat 2 kali witir. Nabi tegur, Nabi kata jangan. Dah buat sekali je. Cuma Nabi kata dah buat kali pertama. Ustaz, kan semayang witir tu semayang yang last sekali. Maka kaedah ni ulama buat nak bagi jadi satu witir. Maka ulama kata apa? Pertama sekali kita dah solat witir lepas pada Isya. Ustaz, lepas ba'diyah bagi Isya, saya buatlah witir 1 rakaat. Tengok dalam pukul 2-3 saya bangun segak sangat-sangat. Bolehkah saya semayang? Boleh, tak ada larang apa pun. Hang nak semayang apa, semayang. Nak tutupkan dengan witir, ulama tak payah tutup dengan witir. 1, tak payah tutup dengan witir. Kedua, ulama kata, ya Allah, oleh kerana semayang yang akhir itu, semayang witir, boleh tutup dengan witir. Ada pendapat yang pertama, dia mengatakan kalau kita dah bangun malam, dah bangun malam, kita dah buat witir bangun malam, nak buat witir boleh tak? Boleh. Nak tutup dengan witir tak payah. Ada pendapat pula yang mengatakan nak bagi kita kekal dengan satu witir, kita dah bangun lepas Isya kita buat witir 1 rakaat. Isya kita buat witir 1 rakaat. Tengok-tengok pukul 4 kita bangun, sembahyang sunat, sembahyang tahajud. Bila sembahyang tahajud, ustaz saya nak tutup dengan witir boleh? Boleh. Tapi dengan syarat tak boleh ganjil, mesti genap. Kalau kita tutup dengan 3, pasal kita dah lepas ba'diyah bagi Isya kita buat 1. Bila kita tutup dengan 3, dia jadi 2 witir.
Jadi nak jadikan dia satu witir macam mana? Kita tutupkan dia dengan 2 rakaat. 2 dia campur dengan 1 jadi 3, jadi 1 witir. Nak elakkan daripada jangan jadi 2 kali witir. 2 kali witir. Kan? Itu kaedah ulama beritahu. Pasal hadis ni memang terang jelas. Tak boleh buat 2 kali witir. Kadang-kadang kita ada buat dalam semayang tarawih. Lepas semayang tarawih kita buat witir 3 rakaat. Lepas tu kita bangun pula malam, tu buat pula satu lagi pula witir. Banyak masjid buat macam tu. Hukumnya adalah haram. Dah buat witir dah, tak boleh buat sekali lagi. Kalau nak buat juga, mesti campurkan dua-dua tu, jadikan dia satu witir saja. Habis. Tapi nak buat 2 kali tak boleh. Nak buat 2 kali tak boleh. Ustaz, saya nak bangun setengah orang, dia bimbang. Saya dah buat dah, Ustaz. Saya dah bagi setengah orang yang pegang sunnah ni. Dia kata saya tadi semayang tarawih. Lepas ba'diyah bagi Isya. Ingat kan, antara ba'diyah bagi Isya dengan tarawih, ba'diyah bagi Isya lebih baik daripada tarawih. So orang yang nak buat tarawih, dia kena buat ba'diyah bagi Isya dulu. Dia bagi Isya dulu, itu didahulukan dulu, baru dia buat tarawih. Bila dia buat semayang tarawih, dia dah buat 8, dia tutup dengan 3, sempurna. Bila dia bangun malam, dia ambil wuduk, dia ambil wuduk, sunat wuduk, dia duduk istighfar, terus dia baca Quran. Itu lebih baik. Masa di sebelah malam ni, bila Allah Ta'ala, ya Allah turun dengan semua malaikat, maka kita tanya, Ustaz, bila Allah turun dengan semua malaikat, di atas semua kosong ke? Itu bukan kerjahan. Itu bukan kerjahan, nampak tak? Kita kata Allah turun dengan malaikat dia, habislah siapa tak ada di atas. Itu bukan kerjahan. Nampak tak? Itu bukan kerjahan. Hadis kata macam tu, jadi malaikat turun bersama-sama dengan malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah. Untung orang buat semalam malam ni. Untung sangat-sangat, nampak tak? Sebab apa? Pada masa tu Allah tanya direct dekat malaikat. Bukan Allah tak tahu. Allah tanya direct kat malaikat, aina mustaghfir? Mana orang yang istighfar dekat aku? Sebab tu malam yang paling baik tadi, Allah tak zalim, tak payah zikir tu lah, zikir macam-macam orang bagi kita zikir. Zikir yang paling baik di sisi Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sayyidul istighfar. Semua tu paling baik bila malam. So 1/3 yang terakhir sekali sebelum kita nak buat witir adalah istighfar. Paling baik sekali. Jangan duk merapu yang lain, jangan duk kutip zikir yang lain. Oh, you waste your time. Rugi. Pasal Allah sendiri tanya kat malaikat, mana orang yang nak istighfar kat aku? Aku nak kabul doa dia, aku nak kabul hajat dia. Yang tu je. Pembersihan bila kata istighfar, nak gugur. Bila gugur dosa, bila gugur semua dengan Tuhan, baru Tuhan nak terima kita. Bila malam paling baik sekali istighfar. Jadi bila kita dah bangun, kita dah buat siap-siap, terutamanya bulan Ramadan, ambil sunat wuduk. Habis sunat wuduk, kita baca 2 rakaat sunat wuduk, Assalamualaikum, istighfar, terus kita zikir, terus baca Quran. Nampak cantik. Pasal malam punya baca Quran luar biasa. Luar biasa. Dia sendiri akan datang di kubur kita. Percaya tak percaya, hanggut sudah. Oh, dahsyat. Dalam banyak-banyak yang paling mencabarkan sekali amalan kita baca ayat-ayat Allah. Sambil-sambil kita baca, orang suka baca Quran elok, dia baca setengah muka semuka dekat tangan Tuhan. Jadi kalau semua bacaan aku ini, Allah Tuhan, syafaat untuk aku. Syafaat untuk aku. Sambil kita baca Quran, kita minta. Pasal malaikat paling suka sekali orang yang baca Quran. Dia kemah, kan? Nampak tak? Baik, sajalah Ustaz ambil dalil tu, kan? Baik. Kita pergi, apa dia bunyi ni? Ada letupan. Oh, okey. Oh, orang jual jam tu. Tak jual dah. Okey. Baik, sampai dia. Dia nak jual jam. Jam ni bunyi pasal dia lah, kan? Okey. Dan kita tengok. Mana lagi belazan? Dahsyat nampak ni. Okey. Tengok hadis yang seterusnya. Ustaz akan baca hari ni, okey? Hadis yang seterusnya daripada Ubay bin Ka'ab.
Ubay bin Ka'ab ni dia bukan calang-calang tau, walaupun dia musuh dalam medan peperangan masa dia tak kenal agama. Tapi pasal itulah kadang-kadang musuh agama ni kan, musuh ni bila dia berubah, dia mendatangkan pulangan yang baik. Pasal tu kita bermusuh dengan dia, jangan kita dendam semua. Bila kadang-kadang subhanallah, Sayyidina Umar bila dia masuk Islam saja, Allahu Akbar kabir, dia mempertahankan Islam. Macam siapa lagi, anak Abu Jahal, Akrimah kan, anak Abu Jahal ni bukan calang-calang semua ni. Nampak anak Abu Jahal, gangster kota Mekah ni semua, 6 jahanam ni semua ni. Bila Allah boleh buka pintu hati mereka, ya Allah. Pasal tu bila Allah nak bagi hidayah ni kepada orang yang Allah suka. Kadang-kadang kita nampak dia jahat, tapi ada di sudut hati dia lebih baik daripada hang. Nampak gangster satu macam jahat. Mulut ni kita kata, ya Allah, Pontianak pun lebih baik. Mulut. Ya Allah, itu kita kata mulut Allah bagi puaka sungguh. Tapi bila mana Allah alih hati dia dengan sikit kebaikan yang dia ada, Tuhan sayang. Kadang-kadang Tuhan nak bagi hidayah ni kepada siapa-siapa yang Allah suka. Jahat sangat-sangat tiba-tiba berubah sebab ada kebaikan dia, Allah kata perlu untuk aku. Tapi hang ibadat macam mana pun, hati hang aku tengok tak cantik. Puluhan tahun hang mengaji, puluhan tahun hang dengar banyak benda-benda sunnah, tak buat pun. Nak kata zikir pagi petang pun hang tak ada. Nak kata hang nak jaga solat nak pegang Quran bertahun. Macam mana aku nak bagi hidayah kat hang? Hang tak cari hidayah aku, tak cari. Tapi Sayyidina Umar bila dapat sikit hidayah Tuhan, Tuhan buka kat dia, dia jaga menangis. Dia nampak kita ni bertahun, ya Allah, jangan bagi macam tu. Jangan bagi kita sia-siakan hidayah Tuhan. Kita orang yang biasa dengar kuliah, dengar itu, dengar sikit, berkawan dengan ilmu tu supaya ilmu tu lindung jaga kita. Sampai Imam Qurtubi kata, ya Allah, bila aku duduk zikir pagi petang ni, kan zikir pagi petang ambil simple-simple yang mampu kita buat. Yang mampu kita buat. Macam kita kata zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Kalau zikir belah pagi kan, belah pagi lepas subuh sampai ke zuhur. Dah kiamat berlaku. Lepas pada asar sampai ke maghrib, atau lepas pada isya kan, atau lepas isya sikit. Itu doa petang. Kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in 100 kali lah kalau kita mampu. Pasal tu buku tu kata kalau kamu malas 10. Kalau kamu balok nak mati tak ni, tak usah baca langsung. Dia tak kata macam tu. Habis kuat dia kata 10. Buku tu tulis kat kita kalau kamu malas. Kita nak dapat syurga Tuhan kan, nak dapat. Pasal Allah sendiri sebut melalui mulut Nabi. Nabi sampai saja, ya Allah, di bumi Madinah, Nabi nak minta perlindungan dengan Allah. Nabi tak tahu macam mana. Sampai Jibril Muhammad, mana-mana orang boleh sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pertama sekali Allah buka semua pintu kebaikan dekat dia hari itu. Allah tutup 100 pintu kebaikan, 100 pintu kejahatan. Aku Tuhan, aku sedang angkat martabat dia. Kadang-kadang muslimat tak ada kerja apa kan, pada duk pusing, duk menilau macam gila-gila tu, duduk di rumah sat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku. Ni ada tau, ada alat kan. Memanglah zikir ni paling baik. Kadang-kadang kita terlupa, betul tak? Nyanyok Makizan lah ni tua kan, Ustaz kira-kira berapa kali ni Ustaz nanti ambil satu alat kalau ni buat kan, tek cantik lah ni. Ustaz pergi serip taling, macam-macam ada zikir ni. Tapi tak bunyi lah macam tu. Si Allah senang. Alat duk nak kereta tu, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, subhanallah, dah habis. Memang kita akan rasa feeling lain sangat-sangat. Lepas tu kalau dah okey dah, kita tingkat sikit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kita nak sebut subhanallah yang besar kan.
Macam tu semalam kita kata macam tajuk cinta ila Nabi. Perkataan subhanallah ni kita dengar dalam hadis. Sebut perkataan subhanallah hari ni kita sebut, kita letak atas timbangan punya berat berbanding yang lain. Hang puasa lah macam mana puasa sebulan pun tak boleh sama dengan subhanallah ni. Kita katakan Allah subhanallah tu. Sampai ulama nak bagi andaian macam mana yang dikatakan mizan, timbangan kita berat di sisi Allah Ta'ala. Habibatan indal rahman. Aku suka bila hang sebut ni. Saqilatan ni. Berat timbangan dia. Ingat nak 7 petala langit, 1 langit, 2 langit, 3 langit, 7 petala langit berbandingkan dengan arasy Allah. 7 petala langit, baik bumi, baik semua makhluk kita himpun semua ya Allah, alam-alam semua kita himpun, nak bandingkan dengan arasy Allah, masih lagi arasy Allah berat. Masih lagi arasy Allah berat. Dengan arti kita makhluk yang ada di arsh berat. Pasal apa? Nabi pergi Isra dan Mi'raj di arasy Allah Ta'ala, sampai di arasy Allah Ta'ala terdengar bunyi subhanallah, subhanallah, zikir. Sampai Allah kata fazkuruni adzkurukum. Hang ingat dekat aku ingat kat hang. Hang ingat dekat aku ingat kat hang. Sampai ulama kata apa? Berat dia tu. Subhanallah ni lebih berat daripada arasy Allah. Berat tu arasy Allah, tapi subhanallah lagi berat lagi. Subhanallah. Jadi nak kata Allah zalim tak. Kadang-kadang duk pagi-pagi kan, lepas subuh ke apa, pasal waktu zikir pagi tu panjang daripada pagi sampai ke zuhur. Buat sikit ni, saat ni sambung sikit, sambung pagi habis, alhamdulillah selesai dah. Tapi kalau kita boleh duduk dekat selesai, selesai lagi bagus kalau ada masalah. Jangan duduk tak buat kerja zikir, tu merepek. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, dapat dah 5. Cuba. Nampak tak? Maha suci Engkau ya Allah, aku layak memuji Engkau ya Allah. Fikir macam tu, bagus. Nampak tak? Benda macam ni semua bagus. Imam Qurtubi dia ajak diri dia tertinggal petang ke pagi, kalau jengking tu gigit tak boleh lepas. Awak ni oh tengok, astaghfirullahalazim, aku terlupa petang ni nak berzikir. Dia ingat balik, baru binatang tu lepas dia. Baru dia teringat. Ulama ni bila satu musibah berlaku kat diri dia, Allah sedang tegur aku ni, Allah bagi peringatan kat aku ni, dia sangka baik dengan Tuhan. Ulama bila berlaku kat diri kita, kena ketak pasal-pasal kena sakit ni, Tuhan dah tegur aku ni. Asal aku sihat dulu, panama susah nak sebut nama dia, tapi bila dia sakit ni, dan Allah Ustaz buat ayat Yasin Ustaz. Rupanya hamba tak sakit tu ada hikmah kita nak dekat dengan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ubay bin Ka'ab, tengok, saya nak bagi perabi sikit je muka surat ni. Ubay bin Ka'ab ni Allah bagi kelebihan Quran kat. Kalau kita tahu berkenaan dengan fadilat Quran dia gangster tau. Tapi bila mana dia kenai agama, Allah bagi sebiji Quran kat dia. Termasuk anak Abu Jahal Akrimah, bapa jahat kelas A. Sampai kita kata hari Maulud Nabi pun ya Allah Tuhan kita sambut, tahu tak? Abu Jahal dikeluarkan daripada syurga. Hang nak mampu bab tu. Walaupun dia duduk dekat neraka sekalipun, tapi hari Maulud Nabi dia raya kat sana. Ini pun ada juga Tarkawala nama dia. Macam ni punya kuliah pun ada, nampak ni akhir zaman. Dia boleh tahu di neraka tu pun hari sambutan Maulud Nabi ada kat neraka. Bila masa hampir. Bila masa kita nampak. Tapi macam ni punya ceramah pun laku. Dia laku. Nak menunjukkan tahap kejahilan masyarakat sampai tak boleh nak beza yang hak yang batil. Yang tu pun laku. Aduh, nak semua pocik. Aduh, sambung. Ubay bin Ka'ab dia kata qala, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh sambung tak boleh. Dia kata yutir. Nampak tak?
Ubay bin Ka'ab bagi tahu Nabi kalau buat witir, yang pertama rakaat yang pertama Nabi baca Sabbihisma rabbikal a'la, ataupun dia baca apa nama kuliah. Dia baca kuliah. Rakaat pertama ni 3 rakaat dah. Dengar. Dia baca kuliah. Baca hadis ni orang kata, ustaz, ini hadis ni dhaif. Hang pandai hang. Ustaz baca hadis ni, ada orang kata hadis ni tak boleh pakai dalam mazhab Syafi'i. Jangan kata macam tu. Okey, memang pendapat Imam Syafi'i ni dia galakkan belah malam. Tak boleh kita kena buat sembahyang malam ni 2 salam. Dia kita kena buat 2 salam. Kalau kita buat 3 sekaligus tak sah. Tak boleh kata macam tu. Jangan didik diri kita jadi macam tu. Yang cerita dekat Nabi ni, Ubay bin Ka'ab cerita tentang macam mana Rasulullah buat sembahyang witir. Rasulullah suka buat sembahyang witir dengan 3 rakaat sekaligus, tak ada tayat awal, tayat akhir. Kalau kita tak mau buat macam tu pun tak apa. Buat 2 salam, 1 salam yang kebiasaan kita buat. Tapi jangan kita protes, kita kata hadis ni tak betul, cara ni bertentangan dengan mazhab kita. Tak boleh. Pasal ini amalan Rasulullah. Hadis ni terang-tantang orang yang cerita berkenaan dengan cara Rasulullah buat witir ni Ubay bin Ka'ab, bukan calang-calang orang. Kedudukan hadis ni disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Tukang hadis mengatakan tak ada cacat celah. Tak ada cacat celah, nampak tak? Pasal tu ustaz baca hadis ni, ada orang dia kata hadis ni tak boleh pakai di tempat kita. Ya, kita mengaji, kita faham. Tapi kita nak praktik di masjid surau, jangan, takut jadi isu. Buat 2 salam, 1 salam. Tapi hang di rumah hang nak buat 3 sekaligus, tak salah. 3 sekaligus hang buat. Tapi tak ada tayat awal, tayat akhir. Pasal bagi mazhab kita, tayat awal kalau tinggal kena doa, kena sujud sawi. Ni pasal apa tak ada sujud sawi ni? Nampak, inilah agama wahyu. Hang tak dipakai otak hang, bodoh. Sambung. Dia kata yutir, dia kata bila Nabi dia kata kana adalah diri Nabi, dia sembahyang witir, dia baca Sabbihis Rabbil A'la pada rakaat yang pertama. Yang kedua qul ya ayyuhal kafiru. Yang ketiga dia baca qul huwallah. Okey, terang hadis itu, very clear. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud dengan Nasa'i wa zadah. Tambahan daripada Imam Nasa'i, aku nak bagi tahu macam mana. Dia kata wala yusallimu illa fi akhirihinna. Nabi tak bagi salam. Nabi tak baca tahiyat pada awal. Tak ada, terus Nabi baca tahiyat akhir dan terus bagi salam. Dengan arti kata 3 rakaat direct. Kalau 3 rakaat ni kita buat ada tahiyat awal, tahiyat akhir, dia jadi maghrib. Nak bagi beza maghrib dengan witir yang sekaligus, tak ada tahiyat awal. Tengok keterangan buku ni. Suruh beli buku apa tak mau. Dia kata sahih di sini daripada Imam Nasa'i. Imam Nasa'i menambah, baginda tiada memberi salam melainkan pada akhirnya saja. Maksudnya menerangkan bahawa solat witir yang 3 rakaat itu hanya 1 kali tahiyat. Buku ni kata, hampa tuduh aku dosa hampa. Nampak tak? Last kali hampa kata ini ustaz ni ada fahaman tak betul. Kau debuk mampu nampak tak? Hukum dia kata kat sini, solat witir dilakukan dengan 1 kali tahiyat saja. Kita dah dengar dah hadis ni, nak buat-buat, tak mau buat, tak apa. Tapi jangan kita kata hadis ni tak betul, bertentangan. Betul, di tempat kita ni malam saja nak buat qiyamul lail, tak boleh buat 4 sekaligus, tak boleh. Walaupun ada hadis daripada Aisyah, Nabi bila buat qiyamul lail 4 rakaat dengan 1 salam, itu lagi nama dia dangerous. Kita buat 4 rakaat, 1 salam, kiamat kubra akan berlaku. Nampak tak? Ada hadis tu, jangan buat. Kita baca, Imam Malik kata, kadang-kadang Imam Malik, aku beramal dengan hadis ni, aku buat 4 rakaat dengan 1 salam. Kenyataan dalam kitab Naurul Autar, jelas-jelas. Tu kadang-kadang kita rasa tekilan, kita rasa sedih bila ustaz tu dah mengaji tinggi, tapi dia demi nak jaga masyarakat, dia tolak hadis-hadis macam ni. Dia sanggup kata ini semua fahaman tak betul. Tak boleh ustaz. Kita sedang didik masyarakat. Kita kata tempat kita ni jangan buat lagi 3 sekaligus, mereka tak biasa. Kalau buat dia akan jadi kiamat kubra. Tak usah buat. Tak payah. Walaupun kita dengar hadis bab jenazah,
Abdullah bin Umar kalau ada jenazah mayat tu baik, dia takbir sampai 8 kali. Kita 8 kali makmum subhanallah, subhanallah, perang. Pasal kita dah biasa dengan 4 takbir. Cukup dengan 4. Walaupun kita biasa dengar Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat Nabi yang lain kata sampai tegur hang buat lebih ni. Nabi kalau tahu mayat tu mayat orang baik, Nabi akan tabih, angkat lebih. Walaupun kita dengar terang-tantang Abdullah bin Umar sahabat buat benda tu sekadar ilmu, tapi tak boleh nak praktik dalam masyarakat. Masyarakat tak biasa. Bila kita buat, hang gila ke aku sembahyang jenazah, hang tahu dia tu takbir punya lama. Aku tak tahu nak baca apa. Gila tak gila? Batal lah. Dia kata batal pula dah. Dia pun pergi sembahyang dekat kubur pula. Kat kubur pula tak sah. La haula wala quwata illa billah. Inilah masyarakat kita pada. Jadi kita kena sabar. Ada benda kita mengaji, kita bagi dia buka kitab Bulughul Maram. Rupanya banyak kaedah agama. Banyak kaedah agama tadi. Kita kena sabar. Kita kena sabar. Kita bagi tahu bahawa hadis ni jangan lagi kita duk kata hadis ni tak boleh pakai. Ustaz sedih bila dengar di kuliah-kuliah Masjid Surau duk kata hadis 3 rakaat sekaligus Nabi buat witir daripada Ubay bin Ka'ab ni kita tak boleh pakai dalam mazhab kita dah. Kalau ada Imam Syafi'i pun dia tak akan mengaku macam tu. Imam Syafi'i alim, dia tak jahil macam kita nampak. Sekurangnya kita kata mazhab kita yang ni hadis ni ada sahih sudah. Tapi jangan kita tolak, kita tak betul. Itu yang tu kita risau, sangat-sangat risau. Dan kita tengok kaedah yang nombor 2. Kaedah nombor 2 dia kena last kena masa. Ustaz tahu PKP tak dipanjang. Abu Dawud, Tirmizi, Ustaz mai daripada Johor, apa salahnya geram aku ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mai tang Aisyah radhiyallahu anha dia berbeza. So kita semayang witir ni kaedah mana Ustaz? Kaedah semayang witir kita bukan kita ambil Ubay bin Ka'ab. Bukan apa nama Ubay bin Ka'ab. Kita ambil daripada Aisyah. Kita baca sabihis, kita baca kuliah, kita baca 3 kul. Itu cara Aisyah radhiyallahu anha. Pada rakaat yang ketiga. Tapi dalam kita tengok Ubay bin Ka'ab rakaat ni ketiga dia baca kul wallah sahaja. Boleh tak? Boleh. Setengah tempat macam diceras. Kawan tu baca kul wallah saja. Tak baca 2 lagi kul, dia sujud sawi. Dia sujud sawi. Kita kata kok mana main mazhab ni dia tak baca 3 kul. Kan rakaat yang ketiga kena baca 3 kul. Tiba-tiba tu imam tu baca kul wallah saja, tak baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binas. Tiba-tiba ya Allah dia baca tahiyat ni, tu dia sujud sawi. Semua orang tanya kat dia, pasal apa sujud sawi? Saya terlupa nak baca 2 kul. Crack. Sujud kalau kita nak ikut cara bacaan macam ni pun boleh, tapi kita semayang witir, kita baca Fatihah saja rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah saja, rakaat ketiga baca Fatihah saja. Sah tak? Sah. Kita tinggal semua surah. Tak payah sujud sawi, sah. Dan kita baca surah Fatihah dengan surah-surah yang lain. Kita ambil, kita baca apa nama Izaja ke, saat ni Alam Tarokai ke, saat ni kita baca Kula pun sah. Sah. Tapi nak kata Nabi semayang witir suka baca macam ni, nak ikut-ikut. Tapi tak semestinya rakaat ni ketiga kena baca 3 kul. Kalau tak baca tak sah. Yang ni pun tak boleh lah. Sampai tahap tu tengok masyarakat kita. Allahu Akbar kabira ya Allah. Tak tahu nak buat macam mana. Kadang-kadang kalau tengoklah yang kita tengok sembahyang jenazah, dia sembahyang jenazah tiba-tiba dia tersilap ke apakah, dia buat sujud sawi. Masalah jiwa. Apa dah tengok dalam YouTube, kita tengok tahap ni tahap imam. Fitnah besar tau. Tahap ni tahap imam. La haula wala quwata illa billah, insya-Allah. Jadi Ustaz cukup dekat situ. Nanti bulan depan insya-Allah, Ustaz balik insya-Allah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, autiru qabla an tusbihu. Sebelum subuh witir. Pasal tu ulama kata ada tak sembahyang sebelum subuh ni ada sembahyang lain? Witir. Dia tak ada. Sembahyang fajar-fajar ni kebanyakannya orang tua-tua. Dan orang yang mengaji kadang-kadang di pondok-pondok pun dia buat. Sebelum sembahyang qabliyah bagi subuh dia ada sembahyang fajar. Sunat fajar. Okey, nanti kita bincang benda tu dalam ni.
Selagi mana benda tu ada, kita cerita. Tak ada, Ustaz tak berani nak cerita. Kalau orang tu yang mengada-adakan dia kena buat mai cerita kat kita. InsyaAllah bulan depan kita dengar cerita-cerita yang menarik ni semua, insyaAllah. Kita sudahi dengan